Hai, nama saya Elisha Almira. Saya umur 23 tahun. Saya sekarang kerja sebagai intern di Gempak. Saya ada boyfriend dan saya dah dengan boyfriend saya selama setahun lebih. Nak 2 tahun dah. Kalau out of 10, berapa you punya rasa sayang terhadap boyfriend you? Oh, 10. 10? Yes. Berapa persen rasa sayang boyfriend you terhadap? I think 10 juga sebab selama I kenal dengan dia, cara dia layan I, lepas tu dia punya cara dia fix things dengan I, so I rasa dia betul sayang I lah. Kalau tak, dia dah tinggalkan I kot. Akan kahwin dengan dia? Yes, insyaAllah. Dia pun nak kahwin dengan you? Yes. Nervous ke? Nervous. Kenapa nak nervous? Tak tahulah, saya nervous. Dulu siapa yang mengurat siapa? Saya crush kat dia. Tapi masa ngurat tu, dia lah. Macam mana tu? I tak faham. So you ada crush kat dia tapi dia mengurat you. So macam time tu saya crush kat dia, tapi masa kita dah start DM dekat IG, mula-mula kawan lah macam biasa. Lama-lama dia macam dah nampak dia flirt. flirt tu macam mana? Apa dia buat? Manja-manja ke. Manja-manja? Masa tengah chat tu macam nak call lah, nak video call lah. Lepas tu dia macam kita orang suka cerita hari masing-masing, macam update live macam tu. And then lama-lama dia macam I dah start jealous dengan you. Macam kenapa? Sebab I dah start sayang kot je macam tu. Lepas tu I dah macam ya ke? Lepas tu dia kata tapi dia tak adalah macam propose I as dia punya girlfriend, macam can you be my girlfriend, tak. Tapi dia macam I dah start sayang you. So since tu kita macam declare. Berapa lama dia punya timeline tu before sebelum dia cakap? Setahun. Kita talking stage setahun. Kenapa lama sangat? Sebab kita dua ada trust issues. Tapi I tahu I suka dia. Tapi time tu I tak tahu dia suka I ke tak. Tapi lama-lama bila kenal, dia dah start manja-manja ke, nak flirt-flirt dengan I. Dah tahulah sikit. Tapi I still overthink macam tak kot. Dia macam saja je kot. Sebab lelaki macam suka kan ngok-ngok perempuan. Tapi saya tak suka pun. Ramai lah pernah buat macam tu kat you? Tak adalah ramai. Tapi macam ex saya dulu, dia cakap je sayang-sayang tapi curang juga. So yang macam you cakap dua-dua ada trust issue tu, you punya trust issue tu disebabkan you pernah dicurangi, dia pun pernah juga dicurangi. So setahun? Tahun perkenalan. Pengenalan tu setahun. So lepas dia cakap tu, berapa lama untuk you reply back? I time tu you terus terima? Terus terima. You terus terima? Sebab I tunggu dia setahun. You tunggu dia? Sebab for me, macam time tu memang I tahu I tengah tunggu dia. Tapi I tak tahu dia tunggu I ke tak. Masa you tengah tunggu dia tu, ada tak orang-orang lain masuk line cuba? Adalah, tapi saya tak layan. Saya jadi kalau saya suka seorang tu, saya suka seorang tu je. So he's the one lah? Time tu lah saya macam crush betul kat dia. Sekarang dah? Sekarang lagilah crush. Nak jadi suami dah. Nak jadi suami dah? InsyaAllah. Oh ya? InsyaAllah. Dari segi trust, you cakap you ada trust issue. Sekarang you 100% trust dia ke? For me, kita tak boleh trust 100% dekat orang tu before kita kahwin sebenarnya. So lepas kahwin, bolehlah trust 100%? Tak, semestinya sebab time kahwin pun macam boleh still cerai. Tapi macam time tu kita dah tahu kita jadi wife dia time tu. So macam trust tu boleh naik lah juga. Tapi time relationship bukan tak boleh trust. Boleh trust tapi not put 100%. Sebab nanti dia akan take advantage about our trust. So, ada kebarangkalian you punya boyfriend nak take advantage of your trust ke? Tak. Habis Cuma saya macam talk in general lah. Sebab saya bukan tak trust my boyfriend. I trust him. Tapi nak trust fully 100% belum lagi kot. Dia trust you? So far sekarang ni dia trust. Tapi adalah kita biasalah dua-dua ada trust issues kan. So macam adalah gaduh-gaduh sikit pasal overthinking. Sebab dia overthinking, I pun overthinking. Dia macam kita tak buat apa-apa pun. Cuma kita still trauma dengan past relate kita. So kita macam fikir new relationship ni pun mungkin dia akan buat benda sama ke? Dua-dua kita sama je. Mindset kita orang. Cara you cakap you punya trust issue tu is dia sounded like a trauma. So you confident bila dah sah you boleh trust 100%? Boleh. I rasa time kahwin I boleh trust 100%. Tapi at the same time dia depends on how bila kita dah kahwin tu perangai dia still sama ke, dia dah berubah ke. Kita kena observe jugalah. Sebab memang kita lepas kahwin tu memanglah happy. And awal-awal tu memang macam
bila baru kahwin kan semua cinta-cinta. Tapi lama-lama kalau nampak dia macam dah berubah ke, macam dah tak nak communicate ke, itu dah macam dah turun sikit lah trust tu. Macam kenapa tiba-tiba dia macam ni? Kenapa you ada pemikiran macam tu? You nak kahwin dengan dia kot. Macam mana tiba-tiba you cakap nanti kalau dia berubah ke apa ke? Sebab manusia boleh berubah. So kita walaupun kita percaya dia macam mana pun, if dah tertulis dia nak berubah, dia akan berubah. Betul tak? Bila you cakap dia macam contradict tau. You percaya dia cakap he's the one apa semua. Tapi cakap maybe dia akan berubah. Manusia akan berubah. For now memang I memang percaya dia, tapi kita tak tahu what's in our future macam mana. I tahu dia boleh dipercayai, tapi I just takut sebab yelah sekarang pun banyak kes kan orang kahwin lama ke, couple lama ke, lalas curang, lalas break. So macam saya takut dengan benda tu. Takut tapi nak kahwin? Takut macam nak face benda tu. Tapi as long as I know I sayang dia and I tahu dia pun sayang I, sebab tu I nak kita halal lah. You pernah check phone dia tak? Pernah. Kenapa you check phone dia? Kadang-kadang tu je nak chat main-main. Sebab dia pun jenis tak chat phone I. Dia tak check phone you, kenapa you nak check phone dia? Alah sajalah nak tengok chat Instagram lah, WhatsApp semua tak. So saja nak keluar. Like kalau you check tiba-tiba you nampak something. Alamak. Time kalau macam tu jadi kat I tak tahulah I agak macam mana. I speechless kot time tu. Kenapa dia tak check phone you? Dia percaya you? Dia bukan jenis yang suka check kot. Orang yang kalau sayang, dia akan nak check selalu. Kalau sayang sangat, kalau I sayang sangat, tengok phone you sikit. Bila message masuk kan, duduk, tengok. Tak ada, dia tak macam tu. Sebab dia rasa benda tu tak perlu kot. Sebab as long dia tahu I ni macam mana, and dia nampak macam I ni boleh dipercayai, so dia tak buat macam tu lah. Tak check phone I. Bukan sebab dia macam, whatever lah. Tak. Dia kisah, dia care. Apa bukti dia care? Dia seorang yang matang tau. Dia tak nak macam argue benda-benda yang macam, kenapa you tak nak kasi I check phone you? Kenapa you ada chat lelaki lain ke? Tak ada. Dia kuat jealous tak? Sometimes. Kalau dia kuat jealous, patutnya dia check phone you. So far, I sayang dia tak pernah lagi lah dia nak check betul-betul check WhatsApp I ke IG, tak pernah lagi. Tapi kalau dia kuat jealous tu macam if kita orang keluar together, macam pergi mall ke apa, and ada lelaki like senyum kat I ke pandang I, dia macam terus jadi protective, or macam time tu dia macam tak sukalah ada lelaki pandang I macam tu. Possessive lah. Dia bukan possessive, dia macam dia tak buat apa-apa pun kat lelaki tu, cuma dia macam janganlah pandang macam tu. Dia cakap Possessive lah tu. macam tu. Dia tak seram ke? Tak. Mana tahu dah kahwin. Saya rasa selamat. Saya rasa selamat bila macam nak protect I lah macam tu. Sekarang you rasa selamat kalau dah duduk serumah, dah kahwin nanti? Taklah, dia tak barat. Bukan barat. Maksud I macam, you nak gana keluar ni? Taklah, dia tak macam tu. Sekarang? Belum duduk serumah. Okay, so kalau ada perempuan lain senyum kat boyfriend you okay? Tak. Kenapa tak okay? Jealous lah. Kalau perempuan tu cantik. Kenapa you insecure? You cakap insecure you dah macam... Tak boleh lah. Dia tak boleh perempuan lain senyum kat boyfriend I. Kenapa tak boleh? Senyum je. Mana boleh? Kenapa dia senyum kat boyfriend I? You patut rasa bangga kot. Kenapa? Boyfriend you handsome. Orang senyum. Yelah, tu bangga lah. Tapi kalau dia jenis macam nak senyum sebab nak ngorat ke? Mana ada orang senyum nak mengurat? Lagilah kalau you jalan dengan dia. Takkanlah dia senyum. Tapi tak adalah like jealous gila sampai nak gaduh. Selalu gaduh pasal apa? Kita kalau overthink, kita gaduh. Overthink pasal apa? Okay, time tu phone I mati. So, kita ada location each other tau. Kita ada location each other. Okay, lepas tu, ni macam salah I sebab I tak bagi tahu dia lah. Sebab phone I tu, bukan phone I mati. Phone I tak ada line time tu. Lepas tu, I tengah keluar dengan my friends. So, I cakap, before phone I tak ada line tu, I cakap, I know dia balik. Tapi, time on the way balik tu, my friend nak singgah pergi satu mall ni. Tak lama tu, boyfriend I call I guna line. I angkat lah. Lepas tu dia macam, kenapa I WhatsApp you satu tik semua ni? Lepas tu cakap, line I tak ada. Line I kena potong macam tu lah. Lepas tu dia macam, ya ke? Lepas tu suara dia macam lain lah. So I macam, tahu yang dia macam tak ada mood. Lepas tu balik tu I tanya lah, you okay ke? Macam, kenapa you tak beritahu phone you tak ada line? Dia cakap, macam mana nak beritahu phone tak ada line? Sebab dia suruh macam boleh je guna phone kawan. Text dia yang cakap, I dekat mall ni jap, phone I tak ada line, nanti I dah sampai rumah, I beritahu. So kena report duty lah ni? Kita orang memang selalu update each other. Kena report duty lah.
Trust issue lah. Kita kan dua trust Korang issues. masih tak percaya each other lah. Kita percaya tapi kita still Kalau update. percaya, kenapa nak kena tu? Sebab kita tahu lah, kita dah terbiasa dengan update. So macam kalau one day tu tak update, rasa macam kenapa dia tak update? Dia tahu benda-benda ni bila dah kahwin dia akan jadi lagi ekstrim kan? Ekstrim macam mana? Yalah, sekarang ni macam ni. So bila dah kahwin, you akan jadi lagi ekstrim, dia pun akan jadi lagi ekstrim. Okay. Bila dia dengan you, phone dia letak macam ni ke dia terbalikkan? Oh, letak ke atas. Ke atas. Phone you? Phone I ke atas juga. Wallpaper pun gambar dia lah. So memang nak kahwin lah. Ya. Berapa tahun? Lagi cadangan? Cadangan macam dia tunggu I habis intern. Tahun depan, setahun, okay. Maybe setahun, 2 years lah roughly. So kalau in 2 years time tu tiba-tiba dia berubah, or ada lelaki yang lagi baik, lagi handsome termuncul dalam hidup you, macam mana? Kalau I terjumpa lelaki handsome macam mana pun, I tak pernah jumpa lelaki macam boyfriend I. Okay, let's say you jumpa lelaki yang 2 kali ganda lagi baik daripada boyfriend you. Handsome juga pula tu. And lelaki tu suka gila kat you. I still pilih boyfriend I. Tak menyesal? Tak. Let's say kita reverse situation. Perempuan yang 2 kali ganda lagi baik daripada you muncul, tiba-tiba termuncul dalam kehidupan dia. Tu depends on him. Pasrah lah. Tak adalah pasrah, tapi kita boleh fight. Tapi kalau kita dah fight macam mana pun, if dia still nak perempuan tu, kita nak buat apa lagi? So relationship you ni macam tak certain lah. Certain. Cuma kalau benda-benda macam tu jadi, kita just boleh redha satu, and kita doa lah if betul dia jodoh. Kalau redha tak cukup sayang. Sayang. Tapi kalau sayang tak ada ni redha-redhanya. dia macam still kita kena doa lah. Kalau dia jodoh I lah. Kita kena selalu fikir benda tu. Sekarang ni you rasa dia jodoh you ke tak? Rasa jodoh I. Dia rasa you jodoh dia ke tak? Hopefully dia rasa benda tu. Kenapa juga. hopefully? Kita tak tahu. Okay, out of 10, 100 right, berapa persen you kenal dia? 97, 98. 97, 98%. Orang yang dah kahwin pun tak kenal partner dia 97, 98% tau. Walaupun kita tak duduk satu rumah ke apa ke, tapi so far apa yang I go through dengan dia, I dah kenal dia macam mana. Okay. So yang 98% ni memang you yakin itulah dia yang sebenar? For now. For now? Tak yakin lah tu? For now yakin lah. If nanti dah kahwin, yelah manusia macam nanti perangai tiba-tiba berubah. Okay, let's say kan, hari nikah, malam tu tiba-tiba, aku kahwin dengan siapa ni? Tak nak lah macam tu. Macam mana? Sebab you tak kenal dia. Nak macam mana kita suami dah. Dia dah suami kita. So, redha je lah. Tak ada, redha kita macam kena belajar lagi pasal dia lah, kenapa dia. So, you sanggup adapt untuk terima dia? Yes. Walaupun itu bukan dia yang you jatuh cinta at the first time. You sanggup sacrifice your feeling apa semua demi untuk simpan dia. Macam tu? No, dia macam sayang sayang, but if dah kahwin, dia macam kita kena accept sebab dia husband kita. So let's say perangai dia yang tak okey, selama you tak tahu, dia suka tengok perempuan lain, macam mana? I try untuk terima? Tak, bukan. Cuma I try untuk talk to him macam apa I rasa tak okey, apa yang dia buat tu. Tapi pandang sekali, tak berdosa tau. Oh, ni pandangan kedua baru berdosa. So dia pandang sekali ke 2 kali? Dia pandang sekali dah lama, tapi pandang tenung macam tu. Lama tenung. Itu dah dosa besar dah tu. Okay, berapa persen dia kenal you? I memang show dia I. 100%? Sebab I nak dia accept I. So you dah tunjuk habis lah? Yes. Confirm? Yakin? Sebab I hati tisu. So I takut. I selalu fikir laki serabut kalau girlfriend dia nangis. So kalau every time I ternangis ke apa, I selalu overthink lah macam, dia akan serabut ke kalau I nangis ke depan dia ke apa. Tapi so far dia memang tak. So meaning you're not being yourself lah kalau you duduk terfikir. Tapi I try to be myself lah so far. Try lah. Keyword dia try lah. Buatnya tak, lain cerita lah. Okay, kalau ada satu benda you punya true colours yang you rasa paling menyirap untuk dia, apa benda tu? I suka paksa-paksa. Okay, apa perangai dia, satu perangai dia yang you tak suka? Dia macam tidur, susah nak bangun. Kalau ada satu benda yang akan siapa-siapa boleh buat untuk you tinggalkan dia, apakah benda tu? Family. Kalau family tak restu. Okay, selain daripada family, external factor lah. Jangan, okay, let's not go internal factor. External factor. I rasa tak tahu. I tak pernah terfikir benda ni. So, I tak tahu. So, tak ada lah? Tak ada. I tak pernah terfikir macam ada someone or something yang boleh buat I break dengan dia. Ini cinta betul ni. Aku tak boleh nak break dia tu. Sebenarnya banyak benda yang kita perlu fikir. Macam I dapat belajar lah apa, macam kita kena kenal partner kita macam mana, kena kenal lagi ke, kena dah trust ke belum, macam tu. Dia macam lagi
kita aware dengan relationship kita sekarang before kita kahwin. Sikit, tapi I tak nak overthink lebih sebab benda tu tak ada apa-apa pun. I faham semua orang overthink, tapi kadang-kadang overthink kita tu akan makan diri kita. So, jangan overthink lebih pun. Tak berkurang pun. 10 lagi.